Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat saya membentangkan tugasan kedua kursus PIMK 3033 iaitu pengajian sirah. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Saidi bin Hassan atas peluang untuk membentangkan slide pembentangan saya pada hari ini. Jadi, pertamanya, pada tugasan kali ini saya akan menyelesaikan tugasan pembentangan secara individu dan tajuk yang diamanahkan kepada saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru utama. Berkaitan tajuk ini, saya akan membincangkan ciri atau kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaedah mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menjadi sebagai seorang guru utama dan mengaitkannya dengan kepimpinan dan amalan profesionalisme keguruan. Banyak di antara ahli pendidik yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang utama dan pendidik utama dan profesional kerana keberhasilan baginda dalam menyampaikan risalah Islam, mengajak kepada ketauhidan, memperbaiki akidah dan akhlak manusia pada waktu itu. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguasai ilmu yang disampaikan dengan menggunakan berbagai strategi dan kaedah yang bervariasi. Dan yang paling penting adalah peranan baginda sebagai suri teladan yang baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Maksudnya, sesungguh Allah telah mengurniakan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Imran ayat 164. Jadi dalam pembentangan kali ini saya diberi tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru utama. Aspek pertama yang saya ambil ialah berkaitan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru utama. Dalam pada itu, dalam pembentangan saya ini saya juga akan mengaitkan antara kepimpinan Rasulullah ni dalam menjadi guru ni dan dalam aspek saya sendiri sebagai bakal guru yang mana saya perlu mengamalkan amalan profesionalisme keguruan yang sepatutnya. Jadi ini adalah salah satu ataupun bukan salah satu, banyak ni ciri yang boleh saya amalkan. Jadi di sini saya ingin mengenengahkan 5 ciri utama. Yang pertama, berakhlak mulia, sabar, fatanah, berilmu pengetahuan dan siddiq. Pertama, berakhlak mulia. Antara ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berakhlak mulia. Dalam pendidikan, akhlak yang baik adalah teras kepada pendidikan yang selari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana meletakkan dirinya yang mulia itu diutuskan untuk membawa rahmah dan pembina akhlak buat sekalian umat manusia. Akhlak mulia meliputi sifat dan akhlak seperti adil, berani, menepati janji, ringan tulang, cerdas, ramah, sabar, memelihara anak yatim, suka tersenyum, jujur, pandai menjaga diri, pemaaf dan banyak lagi. Ini bertepatan dengan ayat 21 surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Jadi dalam akhlak mulia ni sebagai contoh peristiwa yang berlaku dalam pendidikan anak-anak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kesalahan anak hendaklah ditangani dengan sikap berlemah lembut dan penuh belas kasihan. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Furat berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud hendaklah anda bersifat lemah lembut dan jangan sekali-kali bersifat keras dan jahat. Jadi kita sebagai guru sebenarnya menerapkan akhlak mulia dalam amalan profesionalisme keguruan. Okey, jadi di sini kita dapat tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia mempunyai akhlak yang sangat mulia
Yang mana ketika dia menjadi guru ni bukan hanya di sekolah semata-mata, maknanya boleh di rumah, di masjid mungkin. Jadi kita bukan sekadar mengajar kan, tapi kita mendidik. Jadi kita sebagai guru, macam saya sebagai guru nanti, saya perlu berakhlak mulia lah. Maknanya kalau saya berhadapan dengan masalah dengan pelajar yang pelbagai karainah, saya perlulah bersifat lemah lembut. Mana saya perlu mengambil tindakan bil hikmah, dengan hikmah. Maknanya bukan mengikutkan hawa nafsu semata-mata. Okey, jadi tak boleh nak urang panjang sebab banyak lagi. Jadi seterusnya yang kedua adalah bersifat sabar. Banyak peristiwa yang menunjukkan sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan mengajar masyarakat. Terdapat satu kisah yang mengisahkan bagaimana seorang perempuan tua berbangsa Yahudi yang buta matanya memeluk Islam kerana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayannya dengan memberinya makan walaupun dia sentiasa berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhati-hati dengan pemuda bernama Muhammad. Bermacam-macam diburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepadanya. Malah baginda tidak jemu memberinya makan setiap hari sehinggalah baginda wafat. Tidak pernah baginda mengherdiknya, apatah lagi mencederakannya. Malah baginda dengan sabar terus menyuapkan makanan ke mulutnya dengan suapan yang baik. Tingginya nilai kesabaran dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita itu memeluk Islam walaupun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita. Begitulah hebatnya nilai sabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kepada kita untuk dipraktikkan di dalam kerjaya sepanjang kita bergelar sebagai seorang guru. Kita mungkin tidak mampu bersabar sebagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita perlu berusaha untuk menjadi insan yang sabar agar pengajaran kita memberi makna kepada pelajar atau murid kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa mana peristiwa ini menunjukkan bahawa seorang wanita ni dia kata kepada Rasulullah ni berhati-hati dengan pemuda bernama Muhammad, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Muhammad. Nampak kita tengok kalau sabarnya Rasulullah kalau jatuh pada tempat saya sendiri mungkin dia ni macam boleh dia kata gitu tak. Tapi Rasulullah ni tak, maknanya dia sabar. Rasulullah ni tak, maknanya dia sabar. Maknanya di sini dapat kita lihatlah mana kita boleh terapkan dalam pengajaran kita. Maknanya kita ni perlulah sabar. Maknanya ujian tu untuk Allah uji kita, mungkin untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita ke. Maknanya bukan sesuatu berlaku tu mesti bersebab. Maknanya kalau kita tengok keadaan hari ini, isu semasa, satu paparan video di media sosial menunjukkan ada seorang guru tadika yang mana dia melambung murid. Maknanya keadaan sedemikian yang kita risaukan. Bagaimana kita menguruskan masalah untuk berhadapan dengan murid-murid yang pelbagai karainah dan perilaku mereka. Jadi kalau kita marah, kita tidak mengamalkan sifat sabar, maknanya marah ni merupakan salah satu pintu syaitan. Maknanya dia boleh menjadikan kita bertindak di luar kawalan. Maknanya sabar ni penting. Mana kita tengok Rasulullah ketika mana dia menjadi guru, ketika mana dia berhadapan dengan perempuan tua berbahasa Yahudi ni, bagaimana dia ingin mendidik. Maknanya dia ni sangatlah sabar dalam aspek dia menjadi guru ataupun pendakwah ini. Seterusnya bersifat fatanah. Sifat selanjutnya adalah fatanah. Kecerdasan dan kebijaksanaan pasti dimiliki oleh seorang guru dengan ribuan hadis yang baginda keluarkan dan dengan berbagai masalah dakwah yang baginda selesaikan. Wajarlah jika Nabi memiliki sifat fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana, lawannya adalah jahlun atau bodoh. Dalam pendidikan, berpengetahuan sangat penting untuk mengajar murid. Untuk mencapai sesuatu matlamat atau target, kecerdasan sangat diperlukan untuk mengaplikasikan kurikulum dan kaedah yang ditetapkan atau digunakan. Kebijaksanaan pula bermaksud berakal budi, arif, pandai dan cerdik. Kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dalam pelbagai peristiwa sama ada dalam pengajarannya atau kepimpinannya. Sifat ini sebenarnya perlu ada dalam diri seseorang guru kerana guru perlu memahami jiwa pelajar dan mampu menarik minat mereka. Berdasarkan huraian ini dapat disimpulkan bahawa tidak ada sedikit keraguan untuk mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar pendidik utama yang profesional. Sifat ini amat wajar untuk diterapkan dalam profesionalisme keguruan.
Rasul itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan dan perbuatannya atas dasar kecerdasannya. Dengan demikian mustahil mereka dapat dipengaruhi oleh orang lain. Okey, jadi di sini bersifat fatona di mananya kita bijaksana. Bagaimana Rasulullah ni sebagai guru utama, salah satu ciri ni dia mempunyai sifat bijaksana. Bijaksana di sini kalau kita tengok dalam aspek kita sebagai guru ni, okey, bagaimana kita bijak menguruskan bilik darjah, bagaimana kita bijak memikirkan cara untuk memastikan objektif pembelajaran kita tu mencapai tahap yang sepatutnya. Jadi kita perlu bijaksana lah, bukan semestinya kita berpengetahuan semata-mata, tapi kita perlu bijak dalam menggunakan pengetahuan yang kita ada. Bagaimanakah kita mengaplikasikan pengetahuan yang kita ada. Jadi inilah fatona ni salah satu ciri Rasulullah SAW dalam pengajarannya yang dapat kita terapkan dalam pengajaran. Kalau dalam aspek saya pada masa akan datang. Okey, seterusnya berilmu pengetahuan. Ciri seterusnya yang ada pada Rasulullah adalah berilmu pengetahuan. Guru sewajarnya mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, kerana guru yang tidak mahu menambah baik ilmu yang ada dan sekadar berpuas hati dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki adalah akan ketinggalan dan akan kurang dihormati oleh murid. Pada pendapat saya, dengan mendalami pelbagai ilmu selain daripada ilmu dalam bidang perkhususan akan dapat menarik perhatian pelajar dan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kerana terdapat variasi pembelajaran padanya. Dengan berilmu pengetahuan juga kita akan dapat memajukan bangsa dan sejarah telah membuktikannya. Selain itu, para murid juga akan menyanjung tinggi guru yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, apatah lagi sekiranya seorang guru itu berupaya untuk menguasai pelbagai ilmu. Tiada lagi istilah mata pelajaran senang atau susah, semuanya bergantung kepada kualiti, keberkesanan pengajaran seseorang guru itu. Di sekolah, bukan mata pelajaran yang menjadi isunya, tapi isu sebenarnya adalah siapa dan bagaimana dia mengajar mata pelajaran tersebut. Guru yang hebat akan berjaya mengubah persepsi murid dan jiwa murid untuk lebih bersemangat dalam pelajaran. Jadi di sini berilmu pengetahuan. Okey, dia berkaitan dengan aspek kebijaksanaan tadi. Untuk menggunakan kebijaksanaan kita perlu ada ilmu. Bila ilmu ni macam Rasulullah ni memang kita tak tahulah, memang dia berilmu pengetahuan, bagaimana dia banyak hadis yang telah ada melalui Rasulullah SAW. Jadi kita tengok memang dia berilmu pengetahuan lah. Jadi bagaimana ingin kita kaitkan dengan aspek kita sebagai guru? Okey, jadi kalau kita tengok sekarang daripada kemajuan teknologi kita pada hari ini, mungkin saya sebagai guru pada masa akan datang teknologi akan menjadi semakin maju. Jadi saya sebagai guru ni perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, kita ambil satu contoh yang mudah dari aspek ni, kita guna Google Classroom dalam kelas. Maknanya kalau saya berada pada takut yang lama, maknanya saya tidak mengetahui. Jadi saya mungkin ketinggalan. Dan bagaimana murid-murid saya ingin mengikuti pembelajaran saya sedangkan saya sendiri yang tidak dapat menggunakan platform yang ada, yang mana digunakan pada masa ini, saya tidak dapat menguasainya dengan baik. Jadi itulah salah, maknanya saya ni perlu berilmu pengetahuan. Maknanya kalau saya tak tahu, saya perlu menghadiri kelas bagaimana menggunakan laptop, bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Jadi di situ menunjukkan bahawa ilmu ni yang amat penting. Ilmu ni juga sangat dititik beratkan dalam agama Islam. Jadi perkaitannya dalam kepimpinan kita guna ilmu, dalam pengajaran kita guna ilmu, maknanya ilmu ni sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi seterusnya ciri kepribadian atau sifat yang terakhir yang dapat kita lihat dalam diri Rasulullah sebagai guru utama adalah sidik. Ciri Rasulullah SAW yang wajib dicontohi adalah sidik atau berkata benar. Rasulullah tidak pernah berdusta dalam percakapannya, malah baginda adalah pelaksana utama apa yang diperkatakannya. Dalam perkara ini, sekiranya guru menghayati sifat ini, sudah pastilah darjat integritinya menjadi tinggi. Dengan berkata benar, kita akan dihormati oleh orang lain. Jika dilihat dalam konteks amalan profesionalisme keguruan pula, bersifat benar di sini bermaksud para pendidik perlulah sentiasa menyampaikan ilmu yang benar dan menyatakan sesuatu yang benar. Benar juga bermakna bahawa seorang guru itu perlu teliti ketika menyampaikan ilmu dan kemahiran yang berkaitan. Ini berarti guru perlu sentiasa mengemaskini ilmu dan kemahiran tidak ada, kerana sifat ini itu sendiri adalah sentiasa berubah dan berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Maknanya peredaran zaman ni macam saya beritahu tadilah berkaitan teknologi lah. Okay, jadi sidik. Okay. Pertamanya kita ni sebagai guru okay, saya sentuh dulu berkaitan Rasulullah SAW sebagai guru utama, mana baginda bersifat as-sidik. Rasulullah SAW ni dalam pengajarannya dia memang sentiasa bercakap benar. Saya baca banyak peristiwa yang mana dia ni
Maksudnya benar, Rasulullah ni bukan dalam aspek sebagai guru saja dia bercakap benar, tapi dalam keseluruhan hidupnya memang dia bercakap benar. Okay, bagaimanakah kita ingin mengaitkan dengan kepimpinan dan profesionalisme keguruan? Okay, kita sebagai guru macam saya, pada masa akan datang saya perlu lebih berhati-hati dalam percakapan atau perkongsian saya, terutamanya dalam aspek pendidikan Islam yang mana boleh berkaitan dengan agama. Maknanya kalau salahlah kita ajar, maka salahlah murid-murid kita. Okey. Seterusnya masuk kepada kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin membincangkan 5 kaedah. Yang pertama, berinteraksi secara aktif, melaksanakan amali, membuat lukisan, memperluaskan intonasi suara, dan menggunakan teknik soal jawab. Okay, yang pertama, kaedah yang digunakan oleh Rasulullah adalah berinteraksi secara aktif atau lebih dikenali sebagai active interaction, baik melalui pendengaran maupun pandangan. Interaksi melalui pendengaran misalnya dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, berbicara tidak terlalu cepat hingga berlebihan dan tidak boleh terlalu lambat hingga membosankan. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW tidak berbicara seperti cara kalian berbicara. Beliau berbicara dengan ucapan yang terdapat jadah di dalamnya sehingga orang yang duduk bersamanya akan dapat mengingat ucapan beliau. Ucapan yang tidak terlalu cepat bertujuan untuk menjaga agar maklumat yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh orang yang belajar dengan baginda. Okey, jadi di sini kaedah pengajaran Rasulullah. Okey, yang pertama kita tengok Rasulullah ni dia dalam bicara dia ni tak terlalu cepat. Mungkin macam saya terlalu cepat sebab saya nak kejar masa setengah jam kot. Okey, jadi berbicara tidak berbicara terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Maknanya dia tengah-tengah. Okey, satu lagi dalam bicara Rasulullah, dia terdapat jadah. Jadah ni maksudnya ada berhenti seketika. Maknanya dia bercakap ada berhenti seketika. Maknanya tidaklah, kalau istilah mudahnya, tidaklah lecture sepenuhnya. Maknanya ada berhenti seketika. Maknanya murid boleh, mungkin kalau ada nak buat nota, boleh buat nota. Maknanya macam tu. Okey, seterusnya kaedah yang kedua adalah melaksanakan amali. Dia menggabungkan teori pembelajaran dan membuat amali, memberikan manfaat khusus dalam mendidik dan mengajar. Kaedah seperti ini akan membantu murid untuk lebih memahami apa yang diajar oleh guru. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah mengajar anak didiknya cara untuk berwuduk. Jadi di sini kita tengok, kalau kita mengajar teori semata-mata, mungkin contoh saya mengajar tayamum kepada murid-murid. Mungkin saya menceritakan, okey, yang pertama kena guna tangan, kena guna muka. Mungkin secara umumnya mungkin murid-murid tidak dapat menangkap ataupun tidak dapat memahami apa yang sebenarnya yang saya hendak sampaikan kepada mereka. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, saya boleh membuat amali. Maknanya saya membeli bahan-bahan untuk bertayamum. Saya menunjukkan amali di hadapan mereka. Dan masa yang sama mereka pun boleh melakukan amali seperti mana yang saya ajar. Jadi dia menunjukkan suatu suasana pembelajaran yang lebih berkesan. Okey, seterusnya membuat lukisan. Penjelasan yang diperkuat dengan gambar atau tulisan akan membuatkan penyampaian tersebut menjadi jelas. Penjelasan dan tulisan mengiringi visualisasi akan membantu penyampaian ilmu pengetahuan secara lebih cepat. Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau berkata ini adalah jalan Allah yang lurus. Beliau kemudian membuat garisan di sebelah kanan dan kiri. Sebut lalu berkata jalan ini adalah setan dan setan selalu menyeru untuk mengikuti jalannya. Setan tu tersilap dia syaitan. Okay. Beliau kemudian membacakan ayat berikutnya, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi di sini dapat kita lihat pengajaran yang cuba diterapkan daripada Rasulullah SAW adalah berkaitan jalan yang lurus dan jalan yang sebaliknya. Maknanya di sini dia menunjukkan gambaran. Okay, dia lukis, ni jalan kiri, jalan ke mana, jalan kanan ni, jalan ke mana. Maknanya kita sebagai guru ni, kita boleh lukis lah juga. Maknanya nanti kita mengajar dalam kelas, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menggunakan tanggungjawab yang kita ada tu untuk mengajar murid supaya pembelajaran kita itu menjadi berkesan. Macam tu. Jadi seterusnya, yang seterusnya adalah memperbagaikan intonasi suara. Berbicara dengan memperbagaikan intonasi, mengeraskan suara ketika mengajar adalah cara yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Diriwayatkan bahawa apabila Rasulullah SAW berkhutbah dan memberikan peringatan tentang hari akhirat, maka baginda akan terlihat sangat
sangat murka dan suaranya terdengar keras. Maknanya di sini ingin menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia menggunakan pelbagai intonasi suara, maknanya ada dalam keadaan yang relax, mengingatkan tentang azab, mengingatkan tentang hari akhirat. Maknanya dia menggunakan kuasa suara yang lebih keras. Macam kita lah. Mungkin kita membicara tentang wudu ni, tak ada perlu keras-keras, biasa-biasa je lah. Okay, bila kita bercerita tentang hari akhirat, cerita tentang neraka, jadi menggunakan keras sikit supaya menimbulkan kegerunan dalam jiwa murid-murid kita. Okay, yang terakhir, menggunakan teknik soal jawab. Teknik bertanya adalah kaedah yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuatkan pendengar siap terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. Mana pelajar kita bersedia. Pertanyaan kebiasaannya diajukan di awal pembicaraan dan di pertengahan bergantung kepada situasi dan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku beritahu dosa yang paling besar?" Kami berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Kata tidakkah pada hadis itu menunjukkan bahawa Rasulullah bertanya untuk mengingatkan dan menarik perhatian pendengar untuk menyimak apa yang dikatakan dan memahami dengan baik. Jadi di sini dapat kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya boleh dia menyatakan secara direct kepada kepada orang yang mendengar ucapannya, tetapi Rasulullah ingin menimbulkan komunikasi di antara pendengar dan Rasulullah, yang mana Rasulullah bertanya dahulu, lepas tu orang yang mendengar tu bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah beri jawapan. Maknanya macam itulah dia menggunakan teknik soalan jawab. Sedangkan boleh je sebenarnya dia nak nyatakan secara terus, tapi dia ingin menimbulkan suatu suasana belajar yang menarik dan yang berkesan supaya pendengar dapat mendengar dengan baik. Okay, jadi kita ni sebagai guru bolehlah menggunakan teknik soal jawab ni. Kita tanya dulu, okay, apa yang awak tahu tentang ni? Mungkin dia jawab tak tahu, apa kita bagi tahu ni? Tak lah, kita direct je. Mungkin menimbulkan bosan lebih-lebih lagi untuk murid sekolah rendah. Jadi sekian, terima kasih. Jadi setakat itu saja pembentangan saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembentangan saya, tersilap bicara, ampun maaf. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tekan rekod dah.